Baiklah, kita akan teruskan agenda kita pada malam ini, iaitu dengan menjemput penceramah yang cukup hebat dengan keilmuan beliau yang tidak asing lagi dalam bidang akidah. Dan sebelum itu, suka untuk saya menyebut sekali lagi bahawa tajuk yang akan dikupas pada malam ini adalah berkaitan dengan cinta yang hak. Bagaimana kita ingin mendapatkan cinta yang hak dan bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada cinta mengikut nafsu. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 96, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, kelak Allah, yakni yang maha pemurah, akan menanamkan di dalam hati-hati mereka ini dengan perasaan kasih sayang. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga membahagikan cinta ini kepada 5, iaitu yang pertama mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah. Yang kedua mahabbah ma yuhibbullah, yakni mencintai perkara yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga al-hub lillah wa fillah, yakni mencintai kerana Allah dan dalam ketaatan kepadanya. Dan yang keempat, apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim ialah cinta itu al-mahabbah ma'allah, yakni mencintai selain dari Allah dan bersama dengan Allah. Dan yang kelima, al-mahabbah at-tabi'iyah, yakni cinta yang selaras dengan tabiat ataupun manusiawi. Jadi itu adalah serba sedikit pengenalan bagi tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini oleh Al-Fadhil penceramah kita. Dan sebelum saya mempersilakan kepada Al-Fadhil penceramah kita pada malam ini, suka untuk saya menceritakan serba sedikit tentang latar belakang kehidupan beliau. Dilahirkan pada 27 Januari pada tahun 1985 di Kampung Gelam, Pasir Putih, Kelantan. Kami masa mula-mula datang situ, kami ingatkan penceramah kita tu orang Sarawak. Rupa-rupanya bila kami nangga biratanya, orang Kelantan rupanya. Nah, dan beliau juga merupakan anak ketiga daripada 11 orang adik-beradik. Sikit lagi, kami 9, nya 11. Sikit lagi kami nak lawan dengannya. Nah, dan mendapat latar belakang pendidikan beliau iaitu di Sekolah Kebangsaan Parang Puting dan juga Sekolah Kebangsaan Kem Pengkalan Cepa. Selepas tamat daripada UPSR, beliau melanjutkan pelajaran di Ma'had Muhammadi Lil Banin, iaitu di Kota Baru, Kelantan. Dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran di peringkat diploma dalam pengajian Islam bidang Usuluddin dari Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin yang kini dikenali sebagai Universiti Darul Iman Malaysia. Dan untuk makluman semua, tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, penceramah kita ni cukup hebat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ketika beliau di peringkat diploma, selama 4 semester berturut-turut beliau mendapat dekan bagi peringkat diploma. Dan seterusnya beliau dinobatkan sebagai pelajar terbaik keseluruhan muslimin dalam bidang usuluddin. Masya Allah, sangat hebat. Dan kemudian beliau menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir, cawangan Mansurah, di dalam pengkhususan akidah dan falsafah, usuluddin dan juga dakwah. Beliau juga, untuk makluman semua, seorang pelajar yang sangat cemerlang di dalam bidang akademik. Bukan sahaja di dalam bidang akademik, bahkan turut bergiat aktif dalam aktiviti berpersatuan dan juga co-curriculum. Dan antara yang saya boleh sebutkan di sini adalah beliau pernah menjadi sebagai seorang
pendebat utama bagi Universiti Darul Iman Malaysia, di peringkat ASEAN pada tahun 2007 dan pernah meraih sebagai pendebat terbaik sebanyak 5 kali berturut-turut. Masya Allah. Dan jangan ada yang tidak tahu, beliau juga sebenarnya merupakan pemegang bengkung merah bagi Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia. Masya Allah. Jadi kita sudah pasti tahu bila beliau mempunyai ilmu persilatan, seperti teknik golongan, elakan, kunci mati, combat, pentas hidup, tempur bebas. Bak kata pepatah, ilmu penuh di dada. Kini beliau merupakan seorang penceramah agama di merata-rata tempat dan merupakan seorang alim ulama bagi ahli sunnah wal jamaah dalam bidang akidah. Jadi tanpa saya melengahkan masa, kita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Al-Amin Daud untuk menyampaikan ceramah. Falyatafaddal ma'jura. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Pertama sekali terima kasih kepada Long Ustaz Zaid kita. Yang saya hormati pertamanya kepada Ayahanda Idris, kepada Ayahanda Haji Sulaiman, kepada Ayahanda Hamid Sulaiman, dan kepada Ayahanda Alwi Haddar, dan kepada long-long, kepada kanda-kanda yang ada pada malam tu. Mungkin kami sudah dapat nak sebut semua nama lah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepada tuan-tuan semua yang ada pada malam tu. Jadi tajuk kita pada malam tu berkait dengan cinta yang hak. Jadi tajuk tu besar tu. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Zaid tadi, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ada 5. Jadi kalau kita nak bincang kelima-lima pada malam tu, okey, sampai subuh belum habis. Jadi banyak, panjang dan besarlah tajuk tu. Cuma kita berkongsi secara umum pada malam tu untuk kita memahami hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita. Ia perkara yang paling penting, yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tidak ada dengan tujuan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita kenal Allah. Ia yang paling utama dan paling pertama. Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana menjelaskan makna illa liya'budun, kata beliau maknanya ialah illa liya'rifun. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, dengan makna kecuali untuk mengenali aku. Kerana permulaan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengenal Allah. Ibadah yang kita lakukan tanpa kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Kerana kita si tahu siapa toke kita. Kita si tahu siapa ketua kita. Kita si tahu siapa majikan kita. Macam ni kita nak minta gaji. Contoh kita kata kita kerja sini-sini lah. Tak maulah kerja orang tanyakan kita, kau kerja dengan siapa tu? Aku sih tahu kerja dengan siapa, tapi aku mau gaji bulan tu. Siapa nak beri kita gaji? Siapa nak bayar gaji kita? Karena kita sih tahu siapa majikan kita. Begitu juga ketika mana kita melakukan ibadah dalam keadaan kita tidak mengenal siapakah yang kita sembah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah kita. Inilah yang dikatakan oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ataupun tidak diterima akan ibadah yang kita lakukan, melainkan setelah kita mengenal siapakah yang kita sembah.
Maka permulaan di dalam agama kita seperti mana yang disebut oleh para ulama usuluddin, awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal daripada agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah permulaan untuk kita meraih cinta Allah. Kerana cinta tidak akan kita dapat melainkan dengan kita mengenal siapakah yang kita cintai. Kita kena kenal dulu baru kita dapat cinta. Seperti mana orang kita madahlah si kenal maka si cinta. Maka begitu jugalah ketika mana kita si mengenal Allah. Macam ni kita mengaku yang kita mencintai Allah. Kita si kenal Nabi SAW. Ini kita madah kita cinta kepada Nabi SAW. Kita si kenal isteri kita sebagai contoh. Ini kita madah kita cinta. Orang tanya, isteri, kau sayang isteri kau? Sayang. Ni isteri kau? Saya dah belum ada isteri. Contoh macam ni cinta. Dengan isteri belum ada sebagai contoh. Maknanya kena ada, kena kenal sebelum daripada kita mencintai akan sesuatu. Maka cinta akan lahir setelah kita mengenal akan sesuatu. Maka begitulah ketika mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka cinta akan lahir setelah daripada perkenalan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti mana kita mengenal makhluk. Kerana makhluk kita boleh capai melalui panca indera kita. Kita boleh lihat, kita boleh dengar suaranya, kita boleh cium baunya, kita boleh sentuh, kita boleh duduk sama sebagai contoh yang kita mengenal akan manusia. Tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala satu zat yang kita tidak dapat lihat di dunia tu. Si dapat kita nak lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahkan para ulama kita mengatakan, para ulama Ahlussunnah, sesiapa yang mendakwa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan jaga, yakni dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaannya tidur bermimpi, yang madahnya melihat Allah, maka ulama kita kata kafir. Dengan perkataannya tadi menyebabkannya keluar daripada daerah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala si dapat kita nak lihat di dunia tu. Tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu perkara yang harus di sisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ini sepakat dengan dalil daripada Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, yakni wajah penduduk penduduk syurga, mereka itu berseri-seri, terang benderang. Sebab apa wajah mereka tadi berseri-seri? Kerana ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Tuhan mereka. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu perkara yang harus di sisi para ulama Ahlussunnah, bersalahan dengan Mu'tazilah yang menafikan, bahkan mereka mengatakan mustahil melihat Allah sekalipun di akhirat. Maka kita Ahlussunnah kita yakin bahawasanya kita dapat melihat Allah. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan satu nikmat yang paling besar. Seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama kita menyatakan nikmat yang paling besar bagi penduduk syurga bukan bidadari, bukan mahligai yang besar, bukan buah-buahan, bukan sungai arak, bukan sungai susu, tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai mengikut kedudukan seseorang di dalam syurga. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap detik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang melihat Allah seminggu sekali, ada orang yang melihat Allah sebulan sekali, ada yang melihat Allah setahun sekali. Ini seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi kita kembali kepada perbahasan kita. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala tadi seperti mana yang kita jelaskan merupakan perkara yang harus. Maka orang yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah orang-orang yang terpilih. Orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan para ulama kita mengatakan mereka ini
ialah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka hidup. Karena semua orang yang masuk syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan yang mengatakan semua orang mukmin yang masuk ke dalam syurga akan melihat Allah. Ada ulama mengatakan semua, kerana dinamakan nikmat melihat Allah ini sebagai nikmat zaidah, sebagai nikmat tambahan. Jadi mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia, merekalah yang akan mendapat kelebihan, akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang paling besar kepada kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta yang hak seperti mana yang disebut oleh Ustaz Zaid tadi, tajuk kita pada malam tu, dan telah beliau jelaskan sedikit berkaitan dengan yang pertama, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haq maknanya dalam bahasa Arab kebenaran. Al-haq makna kebenaran. Salah satu maknanya ialah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang benar. Al-haq makna cinta yang hak, cinta yang sebenar. Bahasa Melayu kita kata hakiki ataupun hakikat. Samalah daripada kalimah Arab iaitu al-haq. Jadi kita pun pakai juga lah pada bahasa Melayu kita. Maka cinta yang hak, cinta yang sebenar ialah cinta yang kita siugi. Cinta yang sebenar adalah cinta yang abadi, ataupun disebut oleh para ulama seperti Imamul Ghazali sebagai as-sa'adatul abadiyah. As-sa'adatul abadiyah iaitu kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. As-sa'adatul abadiyah ialah kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Apa kebahagiaan yang kekal yang selama-lamanya? Tadi yang kita sebut iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari yang namanya as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Kerana yang ada di sisi kita pada hari itu, kekayaan kita, keluarga kita, apalagi semualah, rumah kita, ladang kita, anak-anak kita, semua kita akan tinggalkan. Dan nikmat yang ada yang kita sedang hadapi itu adalah nikmat yang sementara. Bahkan para ulama mengatakan ia adalah nikmat yang menipu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dunia itu adalah tempat tipu daya. Sebab apa kita kata nikmat yang kita miliki sekarang tu adalah nikmat yang menipu? Kerana si kekal. Macam ni si kekal. Cuba kita lihat dulu. Masa kita muda dulu. Kita gagah, kita kuat. Dan bila kita dah tua, bila kita dah bubur, si kuat lagi. Kalau kita makan, boleh makan macam-macam. Itu kita si boleh makan lagi. Dulu kita, isteri kita orang paling kacak. Kini tu, bila dah bubur, gigi pun siap daging, rambut putih. Akan nikmat tadi adalah nikmat yang sementara. Nikmat juga, nisbah kepada dunia tu, nikmat juga. Maka, orang-orang yang sebenar di dalam kehidupan mereka, mereka mencari nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenar, nikmat yang hak tadi. Iaitu nikmat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua tu kita akan dapat raih ataupun kita dapat gapai melalui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian ada salah seorang daripada Arab yang kita sebut sebagai Arab kampung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Bila kiamat wahai Rasulullah? Duk cerita tentang tanda-tanda tu, bila kita mau tahu tarikhnya jadi. Orang kampung, Arab kampung, ya adabnya sama dengan orang bandar lah. Tu nisbah orang Arab kampung kan, si taunya kasar. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, bila kiamat tu? Rasulullah saya jawab,
Kemudian Rasulullah sambung lagi. Kemudian yang angkat tangan lagi, yang tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, tanya lagi. Sahabat lain dah marah dah tu. Kerana si beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi kali ketiga, mata sa'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Arab tadi, orang Arab Badui tadi. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Ditanya kepada orang Arab tadi, orang Arab Badui tadi, apa yang telah engkau persiapkan? Orang Arab Badui tadi, saya dah persiapkan apa-apa. Mana semayang tu, semayang nak wajib ya. Semayang nak wajib, puasa nak wajib. Ada gangguan sikit tu, ada bunyi. Jadi katanya, aku mana semayang sih banyak lah, semayang nak wajib lah. Bukan mana sih semayang nak wajib. Puasa nak wajib, puasa sunat. Sila banyak gila. Tetapi katanya, aku ini uhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata orang Arab Badui tadi. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian kata Anas yang meriwayatkan hadis tu, kata beliau, tidak ada hari yang lebih gembira bagi kami pada hari itu, melainkan pada hari itu, kata Anas tadi. Makna dengan jawapan yang didengar oleh sahabat Nabi Nuh lain tadi, yang marah tadi kepada orang Arab Badui tadi kerana tanya soalan tadi, Nabi tengah berceramahnya tanya soalan tadi, maka mereka jadi gembira dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Allah, dan kata Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka ketika mana kita mencintai Allah dan Rasul, kita akan bersama Allah dan Rasul. Ketika mana kita mencintai selain daripada Allah dan Rasul, maka kita akan bersama selain daripada Allah dan Rasul. Maka cinta merupakan suatu perkara yang besar, sehingga akan memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dalam riwayat yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah untuk mendoakannya masuk dalam syurga. Jadi kemudian Rasulullah tanya, apa yang kau persiapkan untuk kau masuk syurga? Katanya, aku sembahyang biasa-biasa aja, puasa biasa-biasa aja, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka cinta tadi akan menjadikan seseorang tadi mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat untuk menyempurnakan iman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dicintai. Daripada siapa? Daripada kedua ibu bapanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti berada pada kedudukan yang pertama, barulah sempurna iman kita. Maka cinta merupakan suatu perkara yang besar. Di dalam satu riwayat bagaimana seorang sahabat Nabi suka membaca suratul Ikhlas. Selalu baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sembahyang aja Qul huwallahu ahad. Kita baca Qul huwallahu ahad lah sebab kita siapa surah lain. Nah, tapi sahabat Nabi tu sinya suka baca surah Qul huwallahu ahad. Jadi sembahyang baca Qul huwallahu, sembahyang baca Qul huwallahu. Jadi ada sahabat komplain. Nah, kalau orang hari tu bid'ah lah sebab Nabi si mullah, Nabi si nyuruh tu. Jadi ada sahabat komplain, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kenapa kau mullah macam ya? Maknanya Nabi si suruh lah. Tapi nya tadi mullah ke diri.
Sebab apa? Yang madah kerana aku tu kasih, aku tu cinta kepada surah Qul huwallahu ahad, kata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta engkau kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Maka dengan cinta merupakan suatu perkara yang besar yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita Islam, agama mahabbah. Kita selalu sebut mahabbah. Mahabbah tu makna cinta dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Hindustan, muhabbatin. Bahasa Arab juga ya. Cuma cara sebutnya. Muhabbatin ya, daripada mahabbah. Kita hub ataupun daripada kalimah al-hubbu. Al-hubbu makna kasih, makna cinta. Maka cinta tadi merupakan suatu perkara yang besar yang perlu kita cari. Dan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala menyatakan bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau tu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikuti aku, yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, sebagai ikutan kita. Karena yang kata manusia tu perlu kepada pemimpin, perlu kepada guru, perlu kepada ketua. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia sebagai teladan, sebagai contoh, supaya kita tahu macam ni kita nak mencintai Allah. Macam ni kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala cinta, apa yang Allah Ta'ala benci daripada kita melakukan. Maka untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta yang hak, maka kita mesti mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada pintu yang lain melainkan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti masuk melalui pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sehidup sama Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris akan para nabi. Mana untuk kita nak faham apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang diajarkan oleh para ulama, yang mana para ulama mereka itu berdiri di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama tu ada yang disebut sebagai ulama usul. Ada ulama yang benar, ya pun kita kena belajar juga, kita kena tahu juga mana ulama yang kita boleh ikuti. Kerana hari tu macam-macam ulama, ada macam-macam juga. Jadi kita kena tahu, kena belajar melalui kitab-kitab dan melalui pedoman-pedoman daripada para ulama yang benar, kita dapat mengenal manakah ulama yang sebenar yang kita boleh ikuti. Dan ketika mana kita mengikuti mereka, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta yang paling besar, seperti mana yang dijelaskan oleh Ustaz Zaid tadi pada awal daripada program kita, ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentulah seperti mana yang kita nyatakan, yang kedua adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita supaya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita dapat ketika mana kita mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara perkara yang Nabi SAW suruh kita ajar anak-anak kita pada awal daripada umur mereka ialah mencintai Nabi SAW. Maka sebabnya di antara perkara-perkara yang asas ataupun fardhu ain di dalam kitab-kitab akidah ialah kita mengingati akan nama Nabi SAW. Nak tahu nama Nabi, tahu nama toknya siapa. Kadang ada juga saya tahu tertukar Abdul Muttalib dengan Abdul Talib pun tertukar, masih tertukar Allah. Kita kata kita kasih dan cinta kepada Nabi SAW, tetapi kita tahu kita lupa nama Nabi SAW. Bahkan ini merupakan perkara yang fardhu ain yang kita boleh pelajari di dalam perbahasan kitab-kitab akidah. Jadi Ahmed Nangga ada sikit soalan tadi. Macam ni awak Nangga soalan tu. Ada soalan tadi sikit, apa ditanya tadi? Cuba tunjuk Walid. Ustaz tekan ini saya bacakanlah Ustaz bacalah, tolong baca. Adakah kita akan masuk syurga berpada dengan hanya madah kita kenal Allah pada nama, tapi langsung kita untuk kenal Allah, dan gini dengan hidup tanpa beramal cukup ikhlas hati je? Si dapat. Nah, sekadar kita madahkan mulut aja si dapat. Nah, manusia yang kalau macam ni apa ya? Kalau macam ni sipah puasa. Si betul je sikit je. Ada orang yang ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok batiniyah. Kelompok batiniyah tu mana kira batin aja, yang ada si bayar sembahyang, si bayar puasa, janjinya kenal Allah, katanya janjinya ingat Allah, macam ni ingat Allah, macam ni kenal Allah. Nah, kalau nyasik mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka soalan tadi, adakah kita masuk syurga kalau kita madah di mulut aja? Saya dapat, kerana yang kata iman tu bukan sekadar kita ikrar dengan lisan kita. Ikrar tu anak kita melafazkan dengan lidah. Iman tu ada 3 perkara, 3 rukun kita kata. Yang pertama disebut dengan tasdik bil qalbi, tasdik dengan hati. Apa makna tasdik? Kita benarkan dengan hati, kita yakin sungguh. Tapi nak yakin kita kena belajar, kena tahu. Macam ni kita nak yakin kalau kita tahu dalil. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Apa dalil Allah Taala wujud? Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Apa dalil Allah Taala sama dengan makhluk? Maka ketika mana kita belajar dan menguasai dalil, akan menjadikan kita tu yakin. Yang pertama, mesti iman tu tasdik dengan qalbi, tasdik dengan hati kita. Mesti kita benarkan dengan hati. Sebab apa? Orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka mengaku dengan mulut mereka, tapi hati mereka tidak beriman kepada Nabi. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan ketika mana mereka berjumpa dengan orang beriman, orang mukmin, jumpa dengan Nabi, kata beriman. Bila mereka balik kepada syaitan mereka, kata Allah Ta'ala mengumpamakan ketua-ketua yang menyesatkan mereka tadi sebagai syaitan. Mereka kata sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Tadi kami main-main saja. Maka orang munafik tadi, mulut mereka madah mereka beriman, tapi hati mereka tidak membenarkan akan Nabi SAW. Yang kedua, barulah iqraru bil lisan. Kita melafazkan dengan lidah kita. Anak kita kata aku beriman, aku percaya, aku dan sebagainya. Ya, iqrar dengan lidah. Dan mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ya iqrar dengan lisan. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarih. Tu. Beramal dengan segala anggota kita. Makna apa kalau kita kata kita beriman aja tapi kita beramal? Mayang puasa apa Nah, kita kata kita beriman. Macam ni kita beriman, sedangkan yang kata rukun bagi seseorang dikatakan beriman, dia mesti beramal dengan segala anggota. Nah, mesti beramal dengan segala anggota. Tu kena mengajilah anggota makna jawarih. Kerana yang kata ibadah tu ada terkait dengan perbuatan zahir kita, tangan, kaki, mulut kita, dan ada juga yang terkait dengan hati kita.
Yang kena mengaji ilmu tasawuf. Jadi yang kata ilmu fardhu ain di dalam agama kita yang disusun oleh para ulama, yang kita kena mengaji semua anak tu. Semua individu muslim mesti belajar. Kalau si belajar berdosa. Iaitu yang pertama ilmu akidah. Jadi kita bincang sikit je ya. Ilmu akidah, ilmu nak mengenal Allah. Tadi yang kita kata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita ada di mulut aja mengenal Allah sih. Kita mengaji ilmu akidah, mengaji sifat 20, kenal Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya yang disebut dengan al-jazmu al-mutabi' lil waqi' andalin. Kita mesti jazam sungguh, mesti putus sungguh, mesti yakin sungguh, dan apa yang kita pegang tadi mesti bertepatan dengan apa yang sebenar. Kalau kita yakin sungguh tapi akidah yang kita pegang tadi akidah yang bertepatan dengan akidah Ahlussunnah, masih dapat tak? Dan yang ketiga, andalil, mesti dengan dalil. Dalil tu ada dua, dalil nakli, dalil akli. Tu kena mengaji semua tu istilah-istilah tu. Dan situ bukan tempat untuk kami jelaskan sikit-sikit lah. Jadi kami ada pengajian khusus untuk belajar sifat 20 tu, insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang ada ke lapangan, insya-Allah selepas PKP tu boleh ikut, kerana mengaji tu perlu kepada masa yang panjang. Jadi malam tu kita cerita umum aja tu. Jadi yang kata mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah merupakan perkara yang fardhu ain, perkara yang wajib. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, orang mengaji bahasa Arab namanya fi'lul amri. I'lam tu fi'lul amri, makna perintah. Li taukid boleh. Makna nak sungguh, nak mengatakan kesungguhan, maka hendaklah engkau belajar. Ya, maksudnya maka hendaklah engkau cari ilmu. Perintah daripada Allah kepada kita. Ilmu apa? Belajar apa? Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana kena belajar, kena cari ilmu untuk kita memahami kan makna la ilaha illallah. Dan inilah yang dibahaskan dalam pengajian kitab-kitab sifat 20 ataupun kitab Usuluddin ataupun kitab akidah. Maka ini merupakan satu bahagian daripada 3 ilmu fardhu ain yang kita wajib belajar. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu akidah tadi ataupun ilmu Usuluddin tadi ataupun ilmu tauhid, apa jua nama yang kita nak tunggahnya, boleh macam-macam nama si jadi masalah. Nya nak jaga iman kita, nak jaga i'tiqad kita, takut i'tiqad kita tu salah. Keyakinan kita si bertepatan dengan keyakinan Nabi SAW, para sahabat, kemudian diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah. Yang kedua, ilmu fikih namanya. Ilmu fikihnya nak jaga ibadah kita, nak jaga semayang kita, takut kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan semayang, takut semayang kita tidak sah. Yang namanya ilmu fikih ataupun kita sebut ilmu fiqh. Atau kita kena belajar juga ilmu fardhu ain. Bukan semua kena mengaji sih. Kita mengaji yang kita kena, yang kita nak amal. Utamanya bab semayang, bab taharah, bab suci. Hari itu ada orang yang kadang-kadang minta maaf, tanya dengan kita, saya tahu cara mandi wajib yang betul. Jadi selama tu mandi juga, tapi katanya si yakin Ustaz. Sebab apa si yakin? Kerana kita si ada ilmu. Kita si tahu apa rukun mandi wajib sebagai contoh. Ada juga soalan yang pernah ditanya kepada Kabek lah. Ustaz, kalau kita berak, minta maaf lah, kita sebut tu, kalau kita berak kena mandi wajib tak Ustaz? Ada soalan tanya macamnya. Sebab apa? Berak ya kan buang air besar. Ya faham air besar, ya hadas besar. Jadi kalau kena mandi tiap kali berak mandi wajib, leput. Jadi kena orang cirik habislah. Masih payah. Tapi kenapa saya tahu tadi? Kerana tidak mendalami ilmu fardhu ain yang asas. Jadi ketika menyebabkan kita yakin, kita nak buat kita yakin, maka yang kita malah boleh jadi dah betul. Tapi kerana kita ada ilmu, jadi kita tahu betul atau betul. Maka kita kena mengaji yang kedua, ilmu fikih, untuk nak jaga ibadah kita yang zahir, nak jaga puasa kita, tahu perkara yang membatalkan puasa, perkara yang merosakkan puasa kita dan sebagainya.
Dan yang ketiga, ilmu fardhu ain yang kita wajib belajar ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu nak jaga hati kita. Jadi ilmu akidah nak jaga iman kita, nak jaga keyakinan kita. Ilmu fikih nak jaga zahir kita, nak jaga sembahyang kita, puasa kita, haji kita dan sebagainya. Adapun yang ketiga iaitu ilmu tasawuf nak jaga hati kita, takut hati kita bersifat dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga daripada ilmu tu merupakan ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu muslim. Sebab apa? Kerana ilmu tu ada dua macam. Satu ilmu fardhu ain, satu ilmu fardhu kifayah. Jadi ilmu fardhu kifayah tu kalau kita asyik belajar, tapi di tempat kita tu ada beberapa orang yang belajar, kita asyik berdosa lagi. Kerana fardhu kifayah, fardu juga. Kalau sampai seorang pun asyik ada yang belajar, berdosa semua. Yang nama fardhu kifayah. Tetapi yang kita sebut tadi ialah ilmu fardhu ain yang mana wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Maknanya apa? Kita asyik oleh madah, dah ada orang belajar, kami asyik payah belajar lagi. Ataupun ada orang madah, kami kan nak jadi ustaz, nak belajar agama tu. Yang faham belajar agama jadi ustaz, bukan? Nak jadi ustaz ya bab lain, nak jadi penceramah ya lain bab. Tetapi kita belajar agama yang fardhu ain tu ialah untuk melepaskan kefarduan dan kewajipan yang Allah Ta'ala pikulkan ke atas kita sebagai mukallaf. Jadi selama kita tidak menguasai ketiga-tiga daripada ilmu fardhu ain tu, maka kita dalam keadaan berdosa. Jadi ulama kita kata kita makan sehari-hari dalam keadaan berdosa, dicatat kita dalam keadaan berdosa kerana belum lepas. Belum lepas daripada tuntutan yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Yang sama macam kita asyik semayang. Kita asyik semayang, kita rasa berdosa. Kita asyik belajar ilmu fardhu ain, kita asyik rasa berdosa. Maka kedua-duanya merupakan perkara yang wajib. Bahkan belajar itu adalah yang paling pertama sebelum daripada ibadah. Ilmu, kenapa ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima melainkan dengan ilmu. Siapa madah? Allah Ta'ala madah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu buat, jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-amalu bila ilmin mardudun. Amal tanpa ilmu ditolak. Allah Ta'ala akan nerima amalan yang kita lakukan tanpa ilmu. Maka ilmu sebelum daripada amal. Kita nak semayang, kita kena belajar. Kita nak puasa, kita kena belajar. Kita nak berumah tangga, kita kena belajar. Kita nak apa semua, kita kena belajar. Kena mulakan dengan ilmu. Dan kita telah sebut tadi bahawasanya ilmu yang pertama adalah ilmu fardhu ain. Kemudian kita pergi kepada ilmu fardhu kifayah yang lain. Maka ini merupakan perkara yang asas kepada kita sebelum kita nak sampai kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi tajuk kita tu atas, kemuncak yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Kita nak Allah Ta'ala cinta kepada kita, Allah Ta'ala redha kepada kita. Bila Allah Ta'ala redha kepada kita, maka kita akan masuk syurga seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di ayat tu selalu kita dengar bila ada orang mati tambah masuk dalam kubur, kita macam apa maknanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Mana orang yang sampai kepada nafsu mutmainnah. Nafsu tu ada tingkatan seperti mana yang dijelaskan oleh ulama tasawuf, ada 7 tingkatan. Jadinya peringkat yang paling rendah nafsu ammarah, kemudian lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian radiyah, kemudian mardiyah, kemudian kamilah. Anak tu kena mengaji lah ilmu tasawuf. Macam ni kita nak taraki, kita nak naik daripada satu nafsu kepada satu nafsu supaya kita tu jadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna. Maka Allah Ta'ala menyeru kepada nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan kau
dalam keadaan radiyah, dalam keadaan engkau redha kepada Allah. Mardiyah, dalam keadaan engkau diredai. Allah Ta'ala redha kepada kita. Kalau kita balik dalam keadaan kita tidak diredai oleh Allah, kita sampai kepada maqam nafsu mutmainnah, maka takut-takut kita akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau bersama dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah wahai nafsu mutmainnah tadi dalam syurgaku. Nah, itu yang kata berkaitan dengan nafsu yang dibahas ataupun diperincikan oleh para ulama tasawuf. Maka ketiga-tiga daripada ilmu itu merupakan perkara yang fardhain, dan inilah yang kami cuba untuk sampaikan di diri itu, iaitu mengutamakan pengajian-pengajian fardhain, khususnya pengajian akidah, kemudian pengajian fikih, kemudian pengajian tasawuf. Asas bagi ilmu tasawuf kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, dan saya mencadangkan supaya pengajian itu ada secara berterusan bagi ahli-ahli akidah, supaya kita benar-benar mantap akan pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu fardhain. Jadi kerana itu asasnya, itu tunjang. Seperti mana yang disebut oleh para ulama kita, ilmu akidah seumpama akar bagi sebatang pokok. Kemudian syariatnya iaitu ranting-ranting bagi pokok. Mana ranting tu puasa, semayang, sedekah, haji, semualah ya ranting macam-macam. Tapi akarnya tadi akidah. Kemudian tasawuf tadi, ilmu tasawuf tadi ialah buah bagi sebatang pokok. Kita kalau kita tanam pokok, kita nak makan buah. Sebab ya ilmu tasawuf tu ilmu yang paling tinggi, yang kita nak kecapi rasanya tadi. Tadi kita cakap pasal cinta. Cinta tu berkaitan dengan rasa. Maka kita akan dapat, melainkan kita dapat merasai. Macam orang bercinta lah, orang bergerek lah. Kadang-kadang kita ada apalah kau mula macam tu. Katanya kau si rasa, kau mana tahu katanya. Lah, yang ada kita si rasa, kita si tahu. Maka yang telah berada di dalam rasa tadi. Maka begitulah yang dikatakan cinta tadi, yang mesti sampai kepada peringkat rasa. Bukan tahu aja. Tahu, ramai orang tahu. Tapi sampai kepada peringkat rasa, maka tahunya tadi tinggal pengetahuan saja. Yang tahu Allah Ta'ala ada, tapi masih juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kerana nyasik rasa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tasawuf tadi buahnya tadi, yang akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik, melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Maka ketiga-tiga ilmu tadi diumpamakan oleh para ulama kita seumpama akar bagi sebatang pokok. Kemudian akidahnya akar, kemudian rantingnya iaitu fikih ataupun syariat, dan buahnya adalah tasawuf. Maka ketiga-tiga ilmu itu adalah daripada ilmu yang wajib kita belajar. Maka untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali kita mesti kembali kepada perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab tasawuf, maka ulama kita sebut tentang at-tariq ila Allah. Tu ada soalan lagi, kata tolong baca dengan kami lah. Sebab kami nak nanggau video situ lah. Tolong baca dengan kami lah kata. Okay. Baik. At-tariq ila Allah tu mana jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tu disebut sebagai salik ataupun as-salikin jamak. Salik tu mana orang yang berjalan kepada Allah. Kita tu hakikatnya kita sedang berjalan menuju Allah. Kita disebut dengan salik ataupun salikin. Orang mengaji kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Ya semua berkaitan dengan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak berjalan kepada Allah, nya ada manhajnya, nya ada metodologinya, nya ada cara, ada kawaid. Dan yang paling besarnya kena ada guru mursyid. Nak ada guru mursyid. Kerana zaman kita tu ada Nabi, nak ada guru. Kemudian zaman kita tu susah nak cari guru mursyid. Yang mendakwa sebagai guru mursyid ada. Tapi
hakikatnya mereka sampai kepada tahap yang sebenar. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita di saat kita ketiadaan guru mursyid, maka kita hendaklah perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan ajar kepada kita, ulama kita. Dalam keadaan kita ketiadaan guru mursyid, guru yang boleh bimbing jasad dan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi membimbing para sahabat, maka hendaklah kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan selawat tadi kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Kerana zaman kita tu zaman fitnah, zaman yang jauh daripada ilmu, zaman yang jauh daripada para ulama, zaman yang di mana ramai daripada ulama-ulama kita telah meninggalkan kita. Dan ulama-ulama yang meninggalkan kita merupakan suatu perkara yang besar yang patut kita sedih ketika mana mereka pergi. Karena di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu daripada hambanya dengan menarik begitu. Allah Taala tarik daripada kita begitu, bukan. Allah Taala cabut ilmu daripada kita, tetapi kata Nabi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Taala cabut ilmu daripada kita dengan matinya para ulama. Allah Ta'ala angkat ilmu daripada kita dengan matinya para ulama. Sebab apa? Kerana ilmu, kefahaman ada di dalam dada-dada para ulama. Kitab yang mereka ataupun tidak tinggalkan kepada kita banyak. Tapi berapa banyak daripada kita yang baca kitab ulama boleh jadi ulama? Sebab apa? Kerana kunci nak faham kitab ada di dalam dada para ulama. Maka sebabnya kita kena ambil melalui para ulama. Mesti kita ambil daripada para ulama untuk memahami akan kitab-kitab yang ditinggalkan oleh mereka. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta lam yubqi alima, sehingga tidak ada lagi yang tinggal daripada orang alim pada zaman kita atau zaman yang ke depan lagi. Ittakhazan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil ketua-ketua dan pemimpin mereka daripada kalangan orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, dan mereka ditanya. Ustaz yang jadi ustaz kena tanya soalan, dijawabnya tadi, makanya tadi jahil. Faftau, kata Nabi, dan yang beri fatwanya jawab. Orang tanya tu macam ni, jawabnya juga. Walaupun asyik pernah belajar, baca buku aja. Jadi ustaz baca buku aja ataupun belajar daripada YouTube aja, belajar daripada Facebook aja. Kemudian pandai cakap jadi ustaz. Orang tunggah ustaz, si pernah duduk di hadapan para ulama, si pernah khatam kitab, si pernah mengaji kitab. Makanya menjawab kepada persoalan yang ditanya, kata Nabi, fadallu wa adallu. Maka orang yang menjawab tadi, orang jahil yang jadi ustaz tadi, yang jadi ketua tadi, yang jadi pemimpin tadi, telah sesat dan yang telah menyesatkan orang lain. Maka bahaya ketika mana ketiadaan para ulama, kerana yang kata Al-Quran dan Sunnah tadi, kalau tidak melalui bimbingan para ulama untuk kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan tersesat seperti mana golongan Yahudi dan Nasrani yang mana kitab ada di sisi mereka. Orang Yahudi ada kitab, orang Nasrani ada kitab, tapi sesat. Sebab apa sesat? Sebab yang menghuraikan kitab mereka adalah orang-orang yang sesat, orang yang si faham kitab. Maka sebabnya kedudukan para ulama merupakan kedudukan yang tinggi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi membuat perbandingan dalam satu hadis bahawasanya ulama umat aku, kata Nabi, seumpama Nabi bagi Rasul yang lain. Begitu tinggi yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka selamanya segala dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa syirik kepada Allah. Kalau orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampunan kepada mereka tadi. Adapun dosa yang lain, walaupun sebesar bukit Uhud, walaupun sebanyak buih di lautan, kalau dia benar-benar bermohon kepada Allah, minta kepada Allah, menyesal di atas segala dosa-dosa yang dilakukan, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Dan orang yang bertaubat seumpama orang yang tidak ada dosa sama sekali, seperti mana kata Nabi SAW. Jadi kami rasa cukuplah untuk pada malam tu. InsyaAllah kita jaga semua, kita InsyaAllah kita tambah baikkan persatuan kita InsyaAllah dengan program-program yang akan meningkatkan ilmu kita, terutama sekali untuk kita memantapkan pemahaman kita kepada agama, dan kita perbaiki diri. Dan yang paling besar ialah kita nak dapat kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar, yang mana kita akan beruntung ketika mana kita menghabiskan kehidupan kita untuk kita mencari yang tadi, dan kita akan dapat mudah-mudahan yang kita katakan cinta yang hak, cinta yang sebenar, kerana nak lain daripada Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak kekal, kita pun carilah yang kekal. Insya-Allah kita akan kekal. Jadi kami mohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki kalau ada perkataan-perkataan kami ataupun penyampaian kami yang mengelirukan, yang dipahami ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam tu. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi. Jadi kami akhirkan perkataan kami pada malam tu dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Al-Amin Daud di atas tazkirah yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi, yang kita boleh lihat cukup padu serta menampakkan keilmuan beliau di dalam topik yang kita kupas pada malam ini. Jadi dapat kita simpulkan bahawa sebenarnya cinta ini merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni manusia. Ini kerana cinta itu merupakan satu kekuatan yang kita tidak dapat nilai, tetapi kita boleh merasakannya. Dan cinta itu juga timbul dari hati dan juga jiwa. Cinta ni tidak dapat kita paksa kehadirannya, dan cinta ini juga tidak dapat kita paksa untuk kepergiannya. Kerana apa? Kerana cinta ini hadir dengan sendirinya. Jadi suka untuk saya petik daripada apa yang Ustaz sampaikan tadi melalui 3 mutiara kata daripada Imam Ibn Qayyim sebelum kita akhiri majlis pada malam ini, iaitu mutiara yang pertama, membuang-buang waktu itu lebih buruk daripada kematian, kerana kematian itu memisahkan kita dari dunia ini, sedangkan membuang-buang waktu memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia dan kita tidak akan pernah mampu untuk menangkapnya. Sebaliknya, apa yang kita boleh lakukan, balikkan badan kita daripadanya, dan kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Bermakna dunia ini akan mengikut kita. Dan yang ketiga, mutiara yang terakhir, semakin kecil suatu dosa dalam pandangan kita, sebenarnya semakin besar dosa itu di sisi Allah. Dan semakin besar dosa dalam pandangan kita, percayalah, semakin kecil dosa itu di sisi Allah. Maka cinta yang terpuji adalah cinta yang kekal, cinta kepada Allah yang Maha Esa, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan pastinya cinta ini akan membawa kepada kebahagiaan. Semoga kita semua yang ada pada malam ini
mendapat manfaat daripada tazkirah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Seterusnya kita dapat berusaha untuk berazam dalam mencapai cinta yang hak, iaitu tidak lain tidak bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan seharian kita. Jadi insya-Allah sebelum saya mengundur diri, saya pohon ampun dan maaf seandainya sepanjang menjadi pengacara majlis pada malam ini ada terkasar bahasa maupun terguris hati sesiapa, saya pohon ampun dan maaf. Dan untuk agenda yang seterusnya, saya akan mempersilakan Kanda Long Ajwa untuk meneruskan agenda yang seterusnya selaku pengelola bagi majlis kita pada malam ini. Dipersilakan Kanda Long.